Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dr. Iskandar dan juga Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria ada penonton. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan seperti biasa untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan rakaman yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Apa yang kita harapkan di sini agar audio dirasakan dalam keadaan selamat walafiat hendaknya, dan kepada audio yang bertugas, kita doakan agar dapat melaksanakan segala tugasan dengan baik, dan apa jua matlamat audio yang ingin audio capai pada pagi ini, kita doakan agar semuanya terlaksana dengan lancar juga. Baik, saya kongsikan satu makluman di sini kepada audio yang ingin mendapatkan tawaran bagi mendapatkan ruang-ruang kosong gerai selera Tutong. Jalan Menteri Taib Tutong masih lagi dibukakan, ambil maklum sehingga hari ini 3 Mei 2023, yang mana barang-barang permohonan dan keterangan lanjut mengenainya bolehlah diperolehi di kaunter unit pelaksana Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu pejabat. Bagi borang yang telah pun lengkap diisikan, hendaklah dikembalikan pada hari ini 3 Mei 2023, iaitu pada jam 2 petang, dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran Jabatan Bandaran Tutong. Ambil maklum pada audio yang ingin mendapatkan ruang-ruang kosong gerai selera Tutong, Jalan Menteri Taib, daerah Tutong. Baik, audio itu makluman yang saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan banyak kami sediakan untuk edisinya hari ini. Di era yang semakin moden dan berkembang maju, terutama dari segi penggunaan teknologi digital, semua golongan masyarakat harus celik dalam penggunaan teknologi komunikasi maklumat atau ICT yang kini menjadi satu keperluan bukan sahaja dalam hal ehwal pekerjaan, malahan kepada kehidupan seharian. Perubahan ini jelas dilihat lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Justru itu, dengan adanya ledakan teknologi pada masa kini, maka semua golongan, tidak terkecuali dari kalangan warga emas, juga perlu celik dalam bidang berkaitan teknologi digital agar tidak ketinggalan dengan peredaran dan kemajuan zaman. Penglibatan dari pelbagai agensi sama ada kerajaan maupun swasta bagi membantu membangunkan kompetensi digital bagi golongan warga emas amatlah diperlukan. Ia bagi memperkasa golongan tersebut dengan pengetahuan dan kemahiran digital yang berguna untuk mereka, terutama dalam keadaan norma baharu yang merangkul teknologi digital. Oleh yang demikian, telah pun diadakan program celik digital bagi warga emas yang dikendalikan oleh WDIK dari peserta-peserta program eksekutif muda kohort ke-7 di bawah Institut Perkhidmatan Awam bertempat di Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Kampung Serambangun. Pelbagai aktiviti dimuatkan bagi memberikan kepentingan penggunaan digital di era digitalisasi serta bagi memenuhi pengetahuan asas buat peserta warga emas yang antaranya ialah kelas keselamatan siber yang bertajuk Bagaimana untuk melindungi telefon dan data di dalamnya yang disampaikan oleh Cyber Security Brunei CSB. Ia merangkumi cara-cara untuk mengelak daripada ancaman-ancaman dalam talian atau skam, penggunaan ciri-ciri keselamatan pada telefon pintar, keselamatan siber dan sebagainya. Selain itu, turut diungkahkan ialah aktiviti Kahoot untuk menguji pengetahuan para peserta warga emas mengenai keselamatan siber dan teknologi digital. Program turut mengadakan perbincangan panel mengenai memperkasa warga emas melalui celik digital yang disertai oleh ahli-ahli panel dari Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, Pakatan, Smart Nation Office, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Juga diisikan ialah klinik digital yang memberi peluang kepada warga emas untuk bertanya permasalahan dan persoalan berkaitan teknologi digital kepada para pegawai dan kaki tangan yang berkemahiran dalam bidang seumpamanya. Fokus kami kepada warga emas ini adalah salah satu sebabnya adalah mengikut data dan statistik, golongan yang paling terdedah kepada penipuan online ataupun scams adalah golongan warga emas,
Jadi kerana itu kumpulan kami ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran mengenai sedikit-sedikit penipuan supaya warga emas lebih mengetahui at least asas untuk menghadapi dan mahir untuk macam mana handle all these online scams. Dan juga melibatkan Jabatan Perkhidmatan Teknologi Penjagaan Kesihatan under Kementerian Kesihatan di mana siapa yang hadir dapat mengemukakan soalan-soalan mengenai isu-isu Blue Health dan juga penjagaan data di telefon. Jadi harapan kami sebagai WeDigit dalam masa yang akan datang, kami berharap akan dapat terus memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan celik digital di kalangan warga emas, terutama sekali di dunia yang cepat berubah dari segi teknologi. Seramai lebih daripada 30 peserta telah menyertai program tersebut, termasuk dari ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, Pakatan dan golongan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Penglibatan proaktif mereka setentunya memberikan faedah dan kebaikan pada meningkatkan literasi digital dalam mendepani cabaran semasa yang semakin berkembang dengan penggunaan teknologi dan digital dalam apa jua urusan. Di sini kru Rampai Pagi berkesempatan untuk mendapatkan pandangan daripada para peserta program celik digital bagi warga emas. Pasal seperti mana yang kita ni baru alami ada tu masa COVID, di mana setiap orang kurang-kurang mesti ada handphone kan. Jadi di sana sudah memperlihatkan bahawa warga emas tidak boleh ketinggalan dalam bidang ini. Jadi bukan itu saja, melalui teknologi ini warga emas dapat mengetahui keadaan sekeliling dan warga emas akan sentiasa aktif dari segi mindanya dan masih lagi ini orang dah memencilkan diri dengan keadaan sekeliling, apalagi dalam keadaan negara kita ni yang berkembang ataupun menuju ke arah wawasan 2035. Pertama sekali kalau ceramah yang mula-mula tadi ialah mengenai dengan awareness mana tentang scam, tentang penyalahgunaan. Jadi di sana lebih menyadarkan bahawa warga emas ini jangan sewinang-winang. Walaupun warga emas ini mungkin ada kalangan warga emas ni pada ni baru kan. Jadi sebenarnya baru, tapi jangan sewinang-winang melayan apa yang yang terdapat dalam digit itu. Waspada. Memanglah mobile ini paling memudahkan lah. Apalagi dalam orang pada masa ini soal jemput-menjemput kan, soal memaklumkan, malah soal jual beli, macam membeli barang sama dalam negeri atau luar negeri, just hanya orang klik saja handphone itu dan sudah boleh pay online. Dapatlah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai digital amat pentinglah untuk negara kita ini, kerana kita ini melihat di zaman moden sekarang ini memerlukan sistem digital ini perlu diadakanlah sebab dengan adanya sistem digital ini seperti apa yang kita tahu ialah pengumpulan data-data dengan sistem digital ini untuk mempercepatkan perkhidmatan sama ada perkhidmatan jabatan-jabatan kerajaan ataupun jabatan-jabatan pihak swasta. Handphone ini merupakan satu alat yang lebih canggih lagi lah. Sebab ada handphone ini ada boleh anda jual. Sistem itu ada macam Word, Microsoft Word atau apa. Jadi boleh digunakan terus daripada handphone atau jual. Video pun ada, sistem video pun dan sebagainya lah. Jadi kalau mengikut dari dulu tu memang sekarang ini lebih canggih lagi lah. Jadi lebih memudahkan lagi lah. Ada scam dan sebagainya tu. Kadang-kadang orang dah tahu kan. Benar-benar ni kalau kita ni dah kena beritahu, dah kena inform. Rupanya ni scam, ada call. Kita ni dah tahu rupanya yang kena call ni daripada orang yang akan membuat scam ni kan. Jadi tentulah kita ni kadang-kadang dah tahu apa-apa. Jadi jangan adanya macam mana ni. Kena beritahu dialog macam mana ni kan. Rupanya ni benar-benar ni jangan dah tertentu ada kadang-kadang scam aja nombor-nombor macam mana ni. Jadi atau barangkali
kebaikannya juga lah ada sisi dialog macam mana ni supaya lebih ia lebih ia approach community ni community approach ni kan kita ni mengetahui benda-benda macam mana ni. Alhamdulillah lah. Negara Brunei Darussalam komited dalam usahanya untuk membina sebuah masyarakat digital inklusif. Oleh yang demikian, penganjuran program-program seumpama ini perlu diteruskan di masa-masa akan datang agar semua golongan masyarakat, khususnya warga emas, tidak disisihkan, terutama di dalam perkembangan industri revolusi 4.0 serta perkembangan teknologi kini, kerana warga emas juga tidak terkecuali dan mempunyai peranan untuk sama-sama memajukan negara Brunei Darussalam dalam mencapai wawasan negara 2035.